Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua sahabat-sahabat saya yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Apa khabar semua sahabat-sahabat saya dalam YouTube channel saya? Jadi insya-Allah jangan lupa subscribe, share ataupun like ataupun komen dekat bawah, notifikasi bawah lah. Dan juga jangan lupa tekan tombol loceng lah supaya anda tidak terlepas notifikasi yang akan saya postkan. Okay, jadi sebelum tu kita tengok dulu intro saya. Okay, stay tune. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi apa khabar semua sahabat-sahabat saya dalam media sosial ni, YouTube, Instagram, Facebook dan juga Twitter saya, Sewangi Attar. Jadi terima kasih kerana menonton channel saya. Saya cuma nak beri beberapa tazkirah ataupun beberapa nasihat kepada diri saya dan juga kepada semua. Saya pun tak sempurna dan kita semua tidak sempurna, tapi kita cuba belajar untuk menyempurnakan diri kita sendiri. Walaupun kita tak mampu untuk jadi lebih baik, mungkin kita mampu untuk jadi baik. Walaupun kita tak mampu untuk jadi yang terbaik, tapi kita mampu untuk jadi yang akan baik, insya-Allah. Okey. Hari ni saya nak kupas isu berkaitan dengan maksiat hati ataupun maksiat batin. Ya. Saya nak menyentuh firman Allah SWT yang berbunyi, iaitu fala tazakku anfusakum. Fala tazakku anfusakum tu maksudnya dalam Al-Quran tadi Allah Ta'ala peringatkan kita, janganlah kamu memuji diri kamu sendiri. Saya nak kupas kat sini iaitu isu berkaitan dengan maksiat hati, maksiat batin ni, iaitu isu ujub dalam diri kita sendiri. Sebenarnya ujub ni kalau kita tengok balik adalah salah satu daripada penyakit hati yang boleh memakan amalan kita sendiri sebenarnya. Apa dia ujub ni? Ujub ni kadang bila mana kita rasa macam pelik, bangga dengan diri kita sendiri. Orang lain tak ada tapi kita ada. Contoh kita selalu post, biasa penyakit ujub ni kita relate kepada media sosial lah. Contoh kita selalu post something like that dalam media sosial. Contoh macam kita berbangga memiliki anak yang pandai, anak yang cerdik, betul. Tapi kalau sentiasa post boleh menyebabkan ia jadi ujub dan boleh merosakkan amalan kita, dan orang tengok Allah ujubnya dia ni. Walaupun memang betul kita nak belajar, nak suruh orang menyangka sangkaan yang baik pada kita, tapi sangkaan tu akan jadi sangkaan buruk. Banyak benda lain lagi kita boleh post. Contoh hadis, ayat Quran dan sebagainya. Kadang-kadang ada juga yang post dia ujub, dia bangga mempunyai isteri yang cantik, isteri yang kaya, isteri yang pandai jaga penampilan. Dan ada juga yang post dalam media sosial ujub dia tadi, iaitu suami yang kacak, suami yang sadar, suami yang orang kata yang terlalu memberikan perhatian kepada dia, manja berlebihan dan sebagainya. Ujub, dia kata benda, dia tulis dengan tu hashtag suami mithali. Tapi sebaliknya ada sifat ujub dalam diri dia. Sebenarnya sifat ujub ni boleh memakan diri kita sendiri sebenarnya. Pernah dulu pada zaman Rasulullah dulu, ketika bila mana Rasulullah nak pergi berperang, pada ketika itu saya ingat tentera-tentera Islam masa tu ramai. Jadi pada ketika itu sahabat ni rasa macam bangga tau. Dia kata apa? Alah, insya-Allah kita akan menang punya. Dia rasa bangga tau, bangga dengan diri dia sendiri. Lalu pada ketika itu Nabi tegas, Nabi kata benda, janganlah kamu berbangga-bangga dengan ramai tentera kamu. Nabi tegah. Tengok tu, Nabi dah pesan kepada kita. Nabi pesan kepada sahabat pada itu. Jadi sahabat pun insaf, sahabat pun sedar. Tidak semestinya tentera yang ramai itu boleh menyebabkan kemenangan. Sebenarnya yang boleh menyebabkan kemenangan itu adalah keimanan kita, iaitu sifat tawaduk kita kepada Allah Ta'ala. Sama juga kita dalam memerangi nafsu kita. Okey, saya nak bagi kesan negatif yang bila mana timbulnya perasaan ujub dalam diri kita sendiri ataupun dalam diri masyarakat itu sendiri. Yang pertama sekali, ianya boleh terjadi, yang pertama sekali, ujub itu menyebabkan timbulnya rasa sombong. Sebenarnya sifat ujub ni boleh menyebabkan timbul rasa sombong dalam diri kita sendiri. Sombong, angkuh. Mentang-mentanglah kita cantik, kita berpangkat, bila lalu di hadapan orang, kita tak pandang orang. Kita minta orang dulu bagi salam pada kita. Kita rasa bangga tau. Sepatutnya dia dulu
yang bagi salam pada aku, bukan aku bagi salam pada dia. Maksudnya ada sifat sombong dalam diri kita, menyebabkan sifat sombong tadi, ujub tadi. Dan yang kedua pula iaitu apabila seseorang itu sudah menghadapi penyakit ujub tetapi buta dengan bahaya-bahayanya akibat ujub itu sendiri. Hal ini adalah kerana seseorang itu adanya ujub sudah tentu tertipu oleh dirinya sendiri, tertipu oleh pendapatnya sendiri dan tertipu oleh perasaannya sendiri. Jadi dia akan rasa tertipu. Kesannya adalah dia akan rasa tertipu dengan diri sendiri. Dia rasa macam bangga benda pendapat yang dibagi. Contoh, bila time mesyuarat, orang semua terima pendapat dia. Dia akan rasa macam ujub, bangga diri. Allah, syoknya orang terima pendapat aku. Itu sifat yang harus dijauhkan. Bukan harus, wajib dijauhkan. Dan yang ketiga pula itu, seseorang itu akan dikeluarkan oleh sifat wujubnya sendiri ke suatu keadaan di mana dia kurang sedar terhadap kedudukan dirinya. Akhirnya dia akan memuji-muji dirinya, menyanjung dan menganggap amat suci dan bersih dirinya daripada segala kesalahan, dosa, padahal keadaan sedemikian itu sudah membosankan kepada orang yang mendengarnya. Jadi dia sebanggalah, dia anggap diri dia suci, bersih, tidak ada dosa, berbangga-bangga, terlampau orang kata merendah-rendahkan orang lain, dan dia akan melahirkan sifat ego dalam diri dia sendiri. Jadi moga kita dijauhkan daripada sifat itu. Sifat itu adalah sifat yang tercela. Kurangkan kita post dalam media sosial iaitu tentang keistimewaan ada pada diri kita sendiri. Contoh, kita rasa bangga, alah, cantik tak saya, cantik tak aku. Jadi bila mana kita dipuji pada ketika itu, kita akan rasa macam ujub ataupun kita rasa bangga dalam diri kita sendiri. Kurangkan kita bermedia sosial pun kena kurangkan. Post mana yang bahagian dakwah saja. Post mesti post yang orang kata yang memberi satu intipati dan juga faedah kepada masyarakat ataupun yang menonton. Macam contoh, kita ramai follower tau. Kita ramai follower, ramai viewer yang melihat kita. Jadi kita tidak boleh post yang boleh orang kata mengancam diri kita sendiri, mengancam kita punya amalan kita. Sebab bila mana kita dipuji, semakin itulah makin ujub dalam diri kita. Dan bila ada sifat ujub tadi, kita akan jadi sombong dan bongkak. Jadi sifat tu sebenarnya memang susah nak buang. Ada orang bertanya pada saya, Ustaz, macam mana nak buang sifat ujub ni? Sifat ujub ni sebenarnya tak perlu ada dalam diri kita, tapi kita meminjamkan sifat ni daripada sifat iblis. Berhati-hati kerana sifat ni adalah sifat iblis. Sebab Nabi dah tegah dah. Jadi insya-Allah dengan perkongsian sedikit tazkirah saya dalam beberapa minit ataupun beberapa waktu ni, moga Allah Ta'ala pelihara kita daripada sifat ujub, sifat bangga diri. Kadang-kadang bila kita post gambar kita bermakeup dan sebagainya, cantik tak saya hari ini, post selfie, maka banyak pujian-pujian yang kita dapat pada ketika itu yang boleh menyebabkan merosakkan amalan kita, iaitu timbul sifat ujub dalam diri kita sendiri. Bahaya sifat ni. Saya ingat lagi ada satu peristiwa bila mana seorang sahabat datang jumpa dengan saya, Ustaz, saya ni dah tutup media sosial saya. Kenapa saya kata? Saya tutup media sosial ini sebabnya saya rasa ada timbul perasaan wujud dalam diri saya. Sebab apa? Bila mana saya ni sering dipuji oleh sahabat saya rasa macam suka dipuji dan tiba-tiba rasa bangga. Lalu saya terpaksa tutup Facebook saya ataupun media sosial saya sebab dia boleh memakan amalan saya. Saya tengok diri saya makin teruk. Jadi kalau sekiranya media sosial tadi memberi kemudaratan kepada kita, kita asyik post apa kelebihan yang ada pada diri kita tadi, kita tukarkan balik kepada dakwah. Clearkan balik mana yang ada ujub tadi, yang ada bangga diri tadi, kita keluarkan, kita delete dan kita masukkan sifat-sifat dakwah. Moga dengan dakwah tadi boleh menyucikan kita punya amalan kita dan boleh memberikan satu impact yang positif kepada orang yang melihat. Kurangkan post benda yang boleh menyebabkan pujian kepada masyarakat ataupun pujian kepada viewer kita. Ya, betul, masing-masing ada media sosial ataupun masing-masing ada viewer sendiri ataupun follower sendiri, tapi tak semestinya kita akan sentiasa post benda yang boleh menyebabkan pujian kepada diri kita sendiri. Moga dijauhkan daripada sifat ini dan insya-Allah saya rasa sekadar itu saja tazkirah saya pada hari ini, konten saya pada hari ini. Jadi jangan lupa share, like
subscribe dan juga tekan tombol loceng tersebut. Tak rugi pun. Sekurang-kurangnya anda akan dapat pahala juga dan saya akan dapat pahala juga saham di Yaumul Qiyamah kelak. Jadi moga pada hari ini menjadi penyaksian di Yaumul Qiyamah esok apa yang tuan-tuan dan sahabat semua lihat dan saya sampaikan, dan moga menjadi panduan dan juga kesedaran kepada kita semua. Jadi saya rasa sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.